KPM. Halo, Assalamualaikum dan selamat sejahtera anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey. Untuk subjek hari ini, kita akan sama-sama belajar subjek geografi. Sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, Wani akan terus mengingatkan anda semua untuk sentiasa patuh pada SOP kerana sekarang ini kita masih tahu kita masih lagi belum menang sebagai rakyat Malaysia. Jadi kita harus pikul tanggungjawab untuk sentiasa patuh SOP. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jagalah jarak sekurang-kurangnya 1 meter apabila anda berada di tempat awam ataupun di tempat yang sesak. Dan ingat, jika tidak ada keperluan penting, jangan keluar rumah. Okey? Alright, untuk hari ini kita akan teruskan dengan subjek geografi. Tapi, Wani perasan kat sebelah Wani ni ada batu. Apa? Kenapa batu ni ada kat sini Mungkin anda rasa batu ni ada ke kepentingan untuk kita semua? Wani pun macam nak tahu jugalah apa kena dengan subjek geografi hari ini. Jadi sebelum tu, kalau anda nak tahu, kita nak berkenalan dulu dengan cikgu kita. Mari kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Redah selagi mampu. Itu dia mutiara kata yang dipilih oleh guru kita hari ini, iaitu Cikgu Fitri yang mempunyai pengalaman selama 18 tahun mengajar subjek ini. Jadi jom kita bawakan Cikgu Fitri ke studio. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Sihat, bersemangat Cikgu. Bersemangat, kita kena sentiasa bersemangatlah. Betul. Okay. Baik Cikgu. Saya teringat sebelum ni Cikgu pernah datang ke studio kita juga kan? Ya, tapi pada tahun 2020. Ya, ada beberapa siri lah sebelum ni. Ya, Alhamdulillah ada cerita yang menarik lah, bagus. Calon-calon SPM yang bersama saya beberapa siri yang kebelakangan ini telah mendapat keputusan yang cemerlang lah dalam mata pelajaran geografi SPM 2020. Wow. Alhamdulillah, syukur. Tahniah pada mereka. Kita ucapkan kepada mereka semua. Nampaknya bahawa program sebegini mampu membantu mereka untuk meningkatkan grade mereka dan menjadi pelajar yang cemerlang dalam subjek yang mereka ambil. Tahniah kita ucapkan sekali lagi. Dan sekarang ini cikgu, seperti biasa, Wani akan bawa semua guru jemputan kita untuk pergi ke meja istimewa di sebelah sini untuk kita membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan. Jadi cikgu pakai dulu. Saya mulakan. Wani pun pakai. Alright. Dan cikgu, kita nak ingatkan bahawa sepanjang rancangan ini kita akan kekal memakai pelitup muka. Okey, dan sekarang ini kita nak berkenalan dengan murid-murid lah. Tapi kita nak saksikan dulu pandangan calon mengenai subjek geografi. Mari kita dengarkan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syairah binti Syamsul-Bahari dari SMK Sulaiman Bentuk Pahang. Saya adalah merupakan calon SPM bagi 2021. Kepada calon-calon SPM 2021, korang kena teruskan keyakinan korang, usaha korang untuk membanggakan mak ayah korang, even kita dalam situasi macam ni. Take care and keep going guys. Bye. Saya Muhammad Azhar Zain bin Zulkarnain dari SMK Sulaiman Bentong Pahang yang merupakan calon SPM 2021, ingin memberikan sepatah dua kata pembakar semangat kepada semua pelajar yang bakal menduduki peperiksaan bersejarah ini bersama saya. Semoga kita semua diberikan kelapangan hati dan ketenangan jiwa dalam menghadapi setiap cabaran dalam mencapai matlamat kita. Tanamkanlah usaha yang kuat, diselitkan doa tanpa henti dan juga jangan lupa bertawakal kepada Yang Maha Pemberi Kejayaan. Ya, itu dia, kita dah dengarkan pandangan mereka mengenai subjek geografi. Dan cikgu, hari ini topik apa yang telah cikgu pilih dan apa yang menariknya dengan topik ini cikgu? Okey, so banyak benda yang menarik yang akan kita pelajari pada hari ini, terutama untuk calon-calon SPM yang berada di rumah dan di studio lah bersama kita pada hari ini, Wani. Wani nampak kan tadi kan Wani tunjuk batu kan. Batu, kita nampak batu ni seolah-olah macam tiada kepentingan. Nampak macam dia duduk di situ saja. Macam duduk macam tu macam cerita kan anak ente kena itu batu kan. So batu dia kita tengok hari ni pembentukan dan kepentingan batuan. Kita tengok kepentingan batuan untuk topik hari ini.
sukses SPM 2021. Tu dia pembentukan dan kepentingan batuan. Kita nampak je macam tak ada fungsi tapi sebenarnya banyak fungsi dia, kan betul, cikgu? banyak fungsi. Okey, baik sekarang ni cikgu. Kita nak bawakan murid cikgu bersama-sama dengan kita hari ni. Macam biasalah, bukan kita berdua je yang akan belajar. Okey, jom. Kita nak bawa semua murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bentong Pahang sekarang. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Bersemangat semua hari ni. Okey cikgu, bagus. Ni semua anak murid kelas cikgu ataupun volunteer cikgu? Bukan kelas saya, tetapi dia ada yang bekas anak murid saya bertemu masa form 1, form 2, form 3 hari tu kan. So boleh katakan siapa saja ini adalah murid saya lah. Ya, semua anak-anak cikgu. Anak-anak Okey, baik. tua. Kita nak berkenalan dengan mereka. Sila bagi tahu nama anda, umur dan juga cita-cita. Kita mulakan dari Ain. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ain Syuhada. Umur saya 16 tahun. Cita-cita saya nak jadi cikgu. Wah, nak jadi cikgu. Nak jadi macam Cikgu Fitri. Macam saya, idola. Wow, hebat. Seterusnya kita nak tanya Faiz. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Faiz Zuhair Ahmad. Cita-cita saya ingin menjadi seorang anggota polis. Anggota polis. Anggota polis hebat. Bagus. Frontliner. Yes, seterusnya kita ada Fakihah. Hai, nama saya Nur Fakihah Abiana. Umur 16 tahun. Cita-cita nak jadi cikgu. Nak jadi cikgu juga. Okey, kita ada Hazim. Ya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Hazim Hafizi bin Jeffrey, umur 16 tahun. Cita-cita saya menjadi engineer. Wow. Lain sikit daripada kawan-kawan dia. Seterusnya kita ada Anas Aiman. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Anas Aiman bin Abdul Talib, umur 16 tahun. Cita-cita saya ingin menjadi juruterbang. Juruterbang, pilot. Hebat. Tapi kena tunggu habis PKP dulu ya, baru boleh terbang. Baru boleh fly. Okey, seterusnya akhir sekali kita ada Akif. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Akif Maimin bin Mahyudin, umur saya 16 tahun. Cita-cita saya nak jadi cikgu. Ingin menjadi cikgu juga. Baiklah, kita dah berkenalan. Jadi sama-sama kita doakan agar mereka berjaya mencapai cita-cita yang mereka ingini. Baik cikgu, kita dah kenal dengan anak murid cikgu ni. Jadi sekarang ni kita nak bagi mereka ambil nafas dulu, bersiap sedia untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Sakinah binti Muhammad Zawani dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Saya merupakan calon SPM bagi tahun 2021. Walaupun COVID-19 ini telah melanda negara kita mampu untuk memperoleh kejayaan yang terbaik. Dengan itu, saya berharap agar semua rakan-rakan saya yang lain terus berusaha dan membuktikan kepada semua pihak bahawa kita mampu untuk memperoleh kejayaan yang terbaik dalam kehidupan. Sekian, terima kasih. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam subjek Geografi, dan khususnya kita akan belajar mengenai pembentukan dan kepentingan batuan yang ada di depan Wani. Okey, sekarang ni cikgu, kita nak tanyalah mereka di atas talian ni, anda semua dah sedia ke belum ni nak belajar? Kalau dah bersedia, dengan semangatnya tunjuk thumbs up depan kamera macam ni. Suara siapa tu? Ini bersemangat betul tu. Okay. Jadi kalau anda sudah bersedia, anda yang di rumah pun sudah bersedia, cikgu, jom kita mulakan. Okey, terima kasih Wani. Okay, anak-anak yang berada bersama saya ni, kita teruskan. Ini topik yang akan kita pelajari pada hari inilah, iaitu pembentukan dan kepentingan batuan. Sebelum kita pergi tengok apakah kepentingan dia, kita kena tahu dahulu bagaimanakah ia terbentuk. Okey, sebab ia tidak terbentuk dengan serta-merta. Tidaklah tiba bling ada batu kan. So dia ada proses-proses tertentu dan mengambil masa yang lama. Mungkin mengambil masa jutaan tahun, ribuan tahun, jutaan tahun biasa Wani ya. Tidaklah seminggu. Tiba-tiba batu tiba-tiba wujud dalam masa seminggu, tidak. Dia mengambil masa yang lama. So hari ini kita tengok pembentukan dan kepentingan batuan.
So lepas kita tengok bagaimana dia terbentuk, maka kita akan tengok apakah kepentingan yang diberi oleh batu ni kepada kita sebagai manusia yang tinggal di muka bumi ini. Okey, saya teruskan Wani. Boleh. Okey, apakah yang akan murid pelajari? Okey, murid pelajari apa hari ni? Nak belajar tentang apa? Apakah teknik-teknik untuk menghadapi peperiksaan SPM bagi tahun 2021 dan seterusnya? Okey. So yang pertama, mengenal pasti jenis batuan. Batuan ni ada jenis. Adalah biasa kita tengok batu kan. Kalau kat rumah kita tengok batu warna merah. Kalau orang tua-tua dulu dipanggil batu lada. Dia kata sebab dia berwarna merah kan. Ada juga yang kita panggil batu seremban, jenis permainan kan. Kita biasa main lambung-lambung tu, ada nama batu dia. Okey. Kita akan kenal dengan jenis batuan. Nanti saya akan ceritalah 3 jenis batuan yang wujud. Okey, menjelaskan pembentukan batuan. Bagaimana dia terbentuk? Kita dah tahu jenis dia lah. Macam buah durian lah. Buah durian umum. Tetapi dia ada jenis-jenis buah dia. Grade-grade dia. Ada variasi-variasi dia. Begitu juga dengan batuan ni. Dan yang ketiga, kita akan membuat justifikasi kepentingan batuan. Iaitu batuan igneous, enapan dan metamorfosis. So itu adalah 3 perkara. 3 perkara yang kita sama-sama dalami pada hari ini. Dan harap semua murid-murid di rumah, di studio dan di rumah boleh bagi tumpuan sepenuhnya kerana ia adalah penting sebagai persediaan untuk kita menghadapi peperiksaan SPM. Okey. Mari kita mulakan. Mari kita mulakan. Okey. Jenis-jenis batuan. Yang pertama, batuan igneous. Okey, dia ada 3 lah mana? Okey, anak-anak, Faiz, okey, Azim, Fakihah, Ain dan lain-lain. Dia ada 3 Macam mana kadang-kadang bab batuan ni dalam SPM dia macam seolah-olah menghantui lah, susah nak ingat. Sebab dia lebih macam saintifik sikit. Okey, payah nak ingat. So batuan ni dia ada 3 yang seperti mana yang saya sebut tadi, igneous, enapan dan metamorfosis. So macam mana nak ingat? Okey, saya suka, ini cadangan saya lah. Mungkin setiap guru ataupun murid-murid di luar sana ataupun di studio ni, dia ada cara nak ingat sendirilah. Macam saya lebih suka mewakili ibu. Ibu. Igneous. Okey, E, emak. Ibu, emak, M tu mama. Okay, semua nama panggilan pada ibu lah. Ibu, emak, mama. I, ibu, igneous. E, emak, enapan. N, metamorfosis, mama. So kalau adanya jenis-jenis batuan 3 tu, igneous, enapan, metamorfosis, kita taklikkan ataupun kita pusingkan supaya kita mudah nak ingat. Okey, ibu, emak dan mama. So dalam SPM kalau keluar perkataan igneous, enapan dan metamorfosis, kita boleh terus ingat ibu, emak, mama. Betul. Tu teknik kita nak mengingatlah. Okey, mungkin ada orang ada cara tersendiri. Okey. So macam saya, kalau tanya saya, itulah cara yang senang saya nak ingat. Okey, so kita pergi yang pada pertama, ibu. Okey, igneous. Okey, batuan igneous ni wujud akibat proses penyejukan dan pemejaran magma serta lava. Ada 2 perkataan sini, magma dan lava. Magma ni bila diduduk dalam bumi, dia tak keluar. Kan biasa kita tengok letusan gunung berapi kan ada cair merah keluar tu, yang berapi-api tu. Bila dia tak keluar, dia panggil magma. Bila dah keluar, dia panggil lava. So, kena ingatlah. Kalau duduk diam-diam, magma. Kalau dah terkeluar, lava. So, anak-anak yang ada kat sini dengan saya kan, belum keluar kan, mereka adalah magma. Bila dia keluar, mereka adalah lava. Lava dia dah aktif keluar kan. Kalau duduk diam-diam ni, duduk diam je, dipanggil magma. Tu cara nak ingatlah sebab dia lebih kepada teknikal sikit. Dia geografi fizikal. Kadang-kadang dia menekan minda calon-calon untuk ingat. So tu cara kita santai-santai kita nak mengingati fakta. Okey. Saya teruskan, terbagi kepada 2 jenis iaitu igneous rejahan dan batuan igneous terobosan. Bukan terus bosan. Nama dia terobosan. So igneous rejahan, penyejukan dan pembentukan magma di dalam kerak bumi. Duduk diam-diam, ini rejahan. Bila dah terkeluar, membeku secara rapat di permukaan bumi, terobosan. Terus bosan, keluar je bosan. Keluar je bosan. Duduk kat dalam diam-diam, itu rejahan.
biasa orang panggil kita taklid dengan perkataan-perkataan tertentu lah. Rejahan, terjah Ya. Terjah, duduk diam, terjah. Bila dah terjah, keluar terus bosan. Terus bosan. Bila dah keluar terus bosan. Bosan. Itu cara kita nak mengingat lah. Okay? Kerana sukses 2021 di SPM 2021 ni, kita lebih tekankan bagaimana kita teknik nak ingat, teknik nak jawab. Betul. Sebab kadang-kadang kita dah faham tapi tak ingat. Tak boleh nak jawab lah sebab kita tak ingat. Sebab ingatan adalah perlu untuk calon-calon SPM. Betul, Okay? cikgu. Bukan tahun 2021 saja dan seterusnya. Okay? Ya. Dan seterusnya. Okay? Itu adalah jenis batuan igneous. Okay? Kena ingat, ibu, rejahan dan terus bosan. Okay? Batuan igneous, rejahan dengan batuan igneous terus bosan. Okay, Wani faham kot? Faham, cikgu. Anak-anak di rumah boleh faham ke? Okey, Faiz, kalau dia mesti lagi faham, angkat faham. tangan. Angkat tangan. Mereka lagi handal daripada saya, cikgu. Okey, tanda faham. 2, jangan angkat 4. Angkat 2 je. Jangan kaki-kaki naik. Okey, so kita belajar santai-santai, tak nak tension. Bila kita tension berkaitan dengan benda dah susah. Kita tension, maka kita susah nak ingat. So kita Betul. santai macam tadi kan, ibu, emak, mama. Okey, macam kita santai. So kita akan dapat apa yang kita nak pelajari lah. Okey. Yang kedua, batuan igneous rejahan ni jenis batu dia. Tadi tengok cara berbentukan dia, apakah jenis yang terbentuk? Nama dia gabbro. Gabbro, something lah like that. Okey, gabbro ataupun gabbro. Okey, warna dia gelap, lava base dan kasar. Okey, lava base dan kasar. Apa beza lava base dengan lava ni? Dia ada 2 untuk anak-anak dan Wani sendiri. Lava ni ada 2, satu lava base, satu lava acid. Okey. Lava ni adalah letusan hasil pada letupan gunung berapi yang mengalir keluar warna merah tu kan. Kalau yang acid ni dia macam mengakis, berasap. Ya. Okey, kalau base ni dia tidak memberi efek pada manusia dari segi pembebasan macam gas dan sebagainya. Kalau acid ni dia menghakis, langgar pokok terbakar. Macam tu kan. Tu acid. So, igneous rejahan, gabbro gelap, lava base dan kasar. Dia berbentuk rasa kasar lah. Okay? Yang kedua adalah dipanggil granite. Granite? Pernah tengok orang buat jalan tak? Anak-anak pernah tengok pekerja-pekerja pembinaan buat jalan? Pernah, cikgu. Pernah kan tengok kan? Ataupun mungkin pernah kutip batu-batu bermain batu seremban. Yang kasar berwarna putih-putih tu kan? Itu adalah batu granite. Yang buat jalan adalah batu granite. Antara batu yang digunakan untuk membuat jalan. Okey ke tu? Di rumah tu senyap je. Mereka cuba menghadam segala yang cikgu cakap itu. Okay. Kalau ada nak tanya, boleh terus direct tanya. Okey, tanya cikgu tak faham kan. Biasa mungkin segan-segan sikit kan. Okey, so tak apa. Kita belajar, kena aktif supaya kita dapat apa yang kita kehendaki. Okey, ni yang ketiga. Diorit nama dia. Gelap, lava base dan kasar. Granite tadi cerah, lava acid dan kasar. Okey. Granite ni ada dekat Malaysia tak? Saya nak tanya lah. Hazim, batu granite ni ada tak dekat Malaysia? Batu yang kedua tu ya, cikgu? Yang kedua ni, granite. Okey, granite. Ada ke ada dekat Malaysia? Ada kan? Sebab kita tengok orang kuari kan, lombong batu, kuari, pecahkan batu tu. Okey, buat jalan kan? Okey, asalnya granite ni adalah salah satu contoh dia wujud akibat daripada lava acid. Menunjukkan bahawa jutaan tahun dahulu dekat Malaysia ni ada gunung berapi. Ya. Ada gunung berapi, tapi sekarang dah tak ada. Okey. So, kebarangkalian untuk wujudnya gunung berapi tu siapa tahu. Okey? Siapa tahu kan. So kita kena sentiasa belajar sebenarnya bukan hanya untuk menghadapi perasaan, tapi belajar untuk kita gunakan ilmu yang kita tahu untuk kehidupan kita pada masa kini dan pada masa akan datang. Betul. So lepas ni Wani boleh ceritalah dengan kawan-kawan kan, dengan siapa saja kata dengan sebenarnya ada wujud gunung berapi pada jutaan tahun dahulu. Okay, semestinya cikgu saya akan kongsi dengan mereka bahawa batu ni ada macam-macam nama juga. Macam-macam nama. Ini baru sikit. Baru sikit. Dia ada berbelah-belah lagi lepas ini. Kita akan tengok. So itu contoh. Okey, nama batu. Macam mana nak ingat? Okey. Macam mana nak ingat? So nanti kita tengoklah cara nak ingat dia macam mana. Batuan igneous terobosan. Berbeza dengan rejahan tadi, terobosan gelap, lava acid dan berkaca. Dia cantik.
Okey, batuan igneous terobosan ni dia cantik. Okey. Yang kedua adalah pumis. Okey, batu pumis nama dia. Macam biskut, cikgu. Okey, macam biskut. Betul, macam biskut. Macam biskut. Okey, menarik sebenarnya batu ni. Okey, gelap, lava base dan berkaca. Dia seolah-olah macam berkaca. Okey. So yang ketiga, batuan igneous terobosan. Okey, basat, gelap, lava base dan berkaca. Kebanyakan batuan igneous terobosan ni dia berkaca, gelap. Banyakkan gelap lah. Okey, dan daripada lava asid dan lava base sebab dia keluar ke permukaan bumi. Macam rejahan dia duduk dalam bumi. Betul. Okey. So macam mana kita boleh jumpa batuan tu? Melalui lombong. Contoh batu yang ada di permukaan bumi kita boleh nampak. Yang dekat bawah ni melalui pelombongan kuari, kita korek kan jumpa batu. Yang magma tu lah kan, cikgu. Magma tu kan dalam bumi ni. Bagus, dah faham dah. Adik-adik faham lah. Kak Wani kat studio ni dah faham cepat. Adik-adik kat rumah boleh faham? Faham. So kalau faham macam biasa angkat tangan supaya saya tahu anda faham. Kalau ada soalan boleh terus tanya. Okey. Jenis-jenis batuan yang ketiga. Yang kedua. Tadi igneous. Ibu. Ibu. Ini emak pula. Emak. Okey, enapan. Mengandungi fosil tumbuhan dan haiwan. Pernah tengok cerita dinosaur kan? Dinosaur kan dia orang jumpa fosil tulang-tulang dalam tanah dan sebagainya kan. So bila haiwan yang saiz besar, bila dia mati, mungkin dia tertimbus di dalam tanah. So tulang haiwan ini akan mengalami proses-proses tertentu dan seterusnya membentuk batuan. Mungkin mengandungi fosil tumbuhan dan haiwan. Tumbuhan ni pokok yang besar-besar, ditumbang, ditimbus dengan tanah dan sebagainya, mengambil masa jutaan tahun, maka terbentuklah batu yang dikenali sebagai batuan enapan. Emak tadi. Berbeza dengan igneous magma dengan lava. Yang ini fosil tumbuhan. So kalau emak fosil tumbuhan, emak fosil tumbuhan dan haiwan. Kalau igneous tadi terobosan dengan rejahan. Dia kena ulang banyak kali lah. Sebab kita nak ingat fakta, dia kena ulang. Betul. Ulang-ulang supaya kita boleh ingatlah. Berlapis-lapis dan setiap lapisan mempunyai ketebalan berbeza. Dia berlapis macam kuih lapis. Saya selalu cerita tentang kuih lapis. Kuih lapis tu kena masak dulu kat bawah, baru tuang lapisan kedua. Dah keras sikit yang kedua, baru tuang lapisan ketiga. Dah sampai berlapis-lapis. Yang panggil kuih lapis. Begitu juga dengan batuan enapan ni. Ada dah batu, mari lagi dia mendap. Sebab tu dia panggil enap. Enap. Enap ni dia macam kita bancuh Milo. Bancuh Milo, lepas tu dia mendap kat bawah kan. Betul. Kita kacau lagi kan. Lepas tu dia lama-lama dia mendap lagi kan. Macam tu itu panggil batuan enapan. Dia berlapis-lapis. Terbagi kepada 3 jenis iaitu kimia. Mengandungi mineral yang mudah dilarutkan. Bila kena air, dia terhakis batu tu. Larut. Organik, mengandungi fosil tumbuhan dan haiwan. Kita bentuk daripada tulang haiwan ataupun batang pokok lah. Jenis klastik, serpihan batuan yang pecah daripada batuan asal. Contoh batu sekutu besar, dia pecah, serpih. Serpih itu dipanggil batuan klastik. Klastik. Itu 3 jenis batuan enapan. Itulah dia ciri-ciri batuan enapan. Dan 3 jenis batuan enapan. Dan lepas ni kita mesti nak tahu batuan enapan ni rupa dia macam mana pula kan, cikgu? Ya, betul. Kalau nak tahu, anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya Rosmini binti Haji Abdul Rahman, ibu kepada Eti Sophia Farhana dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bentong Pahang, dengan sukacitanya mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM buat anak saya dan calon-calon SPM 2021. Dengan ucapan teruskan usaha anak-anak semua untuk mencapai kemencemangan dalam pembelajaran. Sekian, terima kasih. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam subjek Geografi, dan kita masih bersama dengan Cikgu
Fitri. Ya, Dan juga terima kasih, 6 Wani. murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bentong Pahang. Baik cikgu, tadi kita dah sampai jenis batuan yang kedua. Yang kedua, iaitu apa? Batuan enapan ataupun Enapan. kita taklikkan dia sebagai emak. Emak. Okey. Jadi kita nak tahu rupa tu macam mana cikgu? Rupa dia macam mana, jadi kita dah tahu dah. Seperti mana yang saya maklum sebelum ni pada anak-anak kan. Dia nampak macam subjek untuk bab ni, geografi untuk bab ni dia macam teknikal sikit. So kita kena cari satu inisiatif supaya kita boleh memahaminya, boleh tahu dan tidak tertekan. Bila kita tertekan, kita tak boleh nak ingat. So kita santai-santai tadi, ibu, emak, mama kan. Tu yang ibu dah selesai, emak dah selesai, cuma kita tak tengok rupa emak ni. Okey, enapan ni macam mana, okey? So kita tengok rupa dia, batuan enapan jenis kimia. Ini dia berwarna macam kuning-kuning sikit. Okey, apakah nama dia? Batu pasir. Batu pasir. Batu pasir. Yang ni kita dah besarkan dia punya tu. Kalau batu pasir kan dia halus-halus. So kalau kita ambil yang sebutir yang kecil tu, kita besarkan. Inilah rupa dia, batu pasir. Okey, ataupun dalam bahasa lain, dalam geografi disebut silika. Silika adalah bahan utama untuk membuat apa? Kita akan tengok selepas ini dalam bahagian kepentingan batuan. Yang kedua jenis kimia adalah batu garam. Batu garam. Batu garam. Pada zaman dahulu ribuan tahun dahulu, sebelum orang jumpanya emas, batu garam adalah batu yang menjadi rebutan antara pedagang-pedagang untuk diniagakan kerana garam amat penting kepada kehidupan manusia. Betul. Okey, sebelum kita kenal emas lah dulu tu sedikit ceritalah, sambil-sambil kita belajar kita bercerita. Okey, yang kedua adalah batuan enapan jenis organik. Ini adalah batu kapur. Okey, batu kapur. Bukan kapur yang mak makan sirih tu ni anak-anak kan jangan. Kalau guna yang ni kan berbuih mulut. Okey, bukan. Ini batu kapur. Okey, digunakan untuk industri tertentu lah. Okey, pembuatan barang dan sebagainya. Okey, yang kedua adalah batu apa ni? Batu arang, betul cikgu? Batu arang. Okey, batu arang. Dia ada dua. Dia batu arang ni sebenarnya nama tempat. Dekat mana batu arang ni? Nama tempat ni. Ada dekat Malaysia nama tempat batu arang. Boleh tahu tak? Anak-anak tahu tak kat rumah? Nama tempat kat mana? Kat negeri mana? Negeri mana? Negeri Batu mana? arang. Pernah dengar ada satu tempat nama dia Batu Arang. Negeri mana? Tak dapat. Batu Siapa arang nak ni. jawab angkat tangan? Batu arang. Siapa nak jawab? Adik-adik kat rumah ni. Jawapan dia apa? Nampaknya mereka tak berani nak jawab, cikgu. Selangor. Okey, di Selangor. Di Selangor. Okey. Dan ada yang dipanggil arang batu. Okey. Arang batu. Kalau kita tengok cerita zaman dahulu kan, kereta api kan, asap berkepul-kepul, warna hitam keluar kan. Kerana dia menggunakan arang batu untuk memanaskan air. Macam kan dulu guna enjin wap. So sebab itulah dia mengeluarkan asap, sebab arang batu ataupun batu arang ini dia adalah batu enapan dari tumbuhan. Okey. Dari tumbuhan. Yang kita buat barbecue semua tu adalah arang kayu. Kita hasilkan dengan cepat. Yang ni dihasil secara semula jadi. Baik. Okey. Batu enapan jenis klastite. Okey, klastik. Ni lawa sikit. Okey, ni Gibson. Nama batu ni. Kalau tanya saya pun, kalau letak batu depan saya, ni batu apa, saya pun tak boleh nak tentukanlah. Okey, kerana dia sangat-sangat diperlukan kajian dan sebagainya. Okey, ni yang kedua batuan enapan jenis klastik. Okey. Konglomerat. Konglomerat. Tapi adik-adik di studio dengan di rumah, jangan risau. Okey, dalam SPM tak ada lah dia bagi gambar ni batu apa. Tak ada. Okey, kerana kalau saya sendiri tanya saya sendiri pun, saya tak boleh nak identify dia. Nak kenal pasti dia batu apa kan. Okey, kecuali batu arang ni senang je. Okey, yang lain tu agak sukar. Okey, yang ketiga syal. Okey, syal warna dia kadang-kadang kita tengok confuse juga kan. Dia tak dapat kita nak kenal pasti, tapi inilah contoh-contoh jenis batuan jenis plastik. Okey. Okey, jenis-jenis batuan yang ketiga, mama. Okey, ibu sudah, emak sudah. Ini yang ketiga adalah mama. Metamorfosis. Okey. Adik-adik okey? Angkat tangan. Okey, Pak Is. Terima kasih nampak Pak Is sanggup kepala. Okey. Mengalami tekanan suhu dan haba yang tinggi sehingga mengalami perubahan tekstur. Okey, benda dalam dia, struktur batuan tu berubah.
komposisi mineral seterusnya membentuk batuan baharu. Tapi batuan metamorfosis adalah batuan yang cantik-cantik. Yang cantik-cantik menjadi rebutan dan ada nilaian bilion juta pun ada. Okey? Bersinar dan menarik berbanding batuan asal sebab dia terjadi sama ada daripada batuan enapan ataupun terjadi daripada batuan igneous. Dia batuan igneous kan duduk dalam bumi. Bila mengalami tekanan suhu dan haba yang tinggi, maka dia bertukar menjadi batuan lain. Okey. So terbahagi pada dua jenis. Okey, dua jenis adik-adik kena ingat dah. Okey, bahagian mama ni dia dua. Okey, bahagian ibu tadi igneous dia ada dua. Bahagian emak dia ada berapa? 3. Emak ada 3. Ada 3. 2, 3, 2. Okey. Ibu, emak, mama jenis dia 2, 3, 2. 2 jenis, 3 jenis dan metamorfosis 2 jenis. Okey, yang pertama batuan berjalur. Batu tu nampak berjalur-jalur je. Ni paling senang kita nak kenal pasti sebab kita nampak kalau nampak berjalur-jalur itu adalah batuan metamorfosis batuan berjalur. Susunan mineral yang selari di setiap lapisan. Nampak macam ada garisan-garisan conteng dengan pen ataupun semua. Bila kita pecahkan, dia nampak berjalur berlapis-lapis. Okey. Batuan tidak berjalur, susunan mineral tidak teratur. Okey. Sekejap ke sana, ke sini, ke sana, ke sini kan. Okey, dia tidak selari lah. Okey, macam batu di hadapan meja warni tu. Ini batu apa, cikgu? Kalau kita pecahkan, dia tidak berjalur. Okey, itu adalah batu sungai. Batu sungai. Batu sungai lah. Ambil tepi sungai lah. Kalau ambil tepi laut, dia panggil batu laut. Tapi sebab ambil tepi sungai, dia panggil batu sungai. Batu sungai mana cikgu ambil ni, cikgu? Kalau saya tanya, kalau tanya ini batu apa, mungkin saya boleh katakan itu adalah batuan igneous. Okey, batuan igneous. Okey. Igneous apa terobosan ataupun apa tadi? Rejahan. Okey, rejahan lah. Okey, rejahan sebab dia asal daripada dalam bumi sebenarnya. Lama-lama dia terkeluar. Okey. Dia terkeluar. Okey. Batuan metamorfosis berjalur. Ni, kita nampak dia berjalur. Betul tu. Ini sebagai pengenalan kita nak dalami ilmu. Jangan risau dalam SPM dia tak tanya. Ni berjalur ke tak berjalur ataupun dia bagi gambar tolong huraikan tentang batuan, tidak berlaku macam itu. So nanti kita akan tengok contoh-contoh soalan SPM yang sebenar berkaitan dengan tajuk batuan ini. Okey. Boleh ya? Nampak jangan tengok tension, okey? Tengok tension adik-adik. Semua okey ya. Semua okey, senyum. Ada soalan tanya, kalau tak tanya saya tak tahu. Okey, kita bantu sama-sama supaya kita sama-sama mencapai kecemerlangan. Okey, ini adalah nama dia sis. Bukan sis yang panggil sis bro tu. Ni okey, nama batu dia sis. Ya kot sebut macam tu. Oh, bukan sis. Sis. Sebutannya lain sikit lah. Lain sikit lah. Bukan yang sis bro tu bukan. Okey. So cara nak ingat, paling nak ingat sis yang biasa kita sebut je lah. Okey, sis. Okey, kakak. Okey. Yang kedua, ni dia panggil jenis. Dia lebih cerah sikit. Okey, ini metamorfosis berjalur. Kita nampak dia berjalur-jalur. Nampak je punya jalur dia. Okey. Yang batuan metamorfosis tidak berjalur. Tidak berjalur, tak ada jalur-jalur pun. Ni dia panggil batu marmar. Batu marmar ni dia terjadi daripada batu kapur. Oh, yang tadi. Kan? Batu enapan jenis organik. Yes, enapan kan kata metamorfosis ni adalah terbentuk akibat daripada pemanasan suhu tinggi daripada batuan asal. Asal igneous dengan enapan. Metamorfosis ni adalah terhasil sama ada daripada igneous ataupun enapan. Okey. So yang kedua. Ni cantik. Warna orange sikit. Quartzit dia panggil. Quartzit. Okey. Tu contoh batuan lah. Okey. Jadi soalan SPM 2005. Kita dah sampai soalan. Mereka tak ada soalan. Kita Sebelum tanya kita mereka. pergi pada soalan, kita nak tanya mereka. Jom. Okey, 3 jenis batu tadi. Siapa nak jawab? Siapa nak cuba soalan pertama ini? So ini contoh soalan SPM. Contoh soalan sebenar. Okey. Faiz tadi dah angkat tangan. Faiz nak cuba? Faiz nak cuba ke? Okey Faiz, silakan. Okay. Nak cuba? Jawapan dia B je tu. Tak dengar, Faiz, sekali lagi Faiz dekatkan mikrofon. Jawapan dia B cikgu. Jawapan dia B. Soalannya apa Faiz? Cuba baca tu Faiz. Cuba baca soalan tu. Soalan dia proses P dalam darjah di atas ialah
Magma, P, batu igneous. Penyejukan. Penyejukan. Okey, so saya ambil contoh soalan bermula tahun 2005 sehingga tahun 2019 menunjukkan bahawa soalan dia tidaklah terlalu teknikal ataupun tidak terlalu membebankan fikiran. Cuma kita kena tahu teknik-teknik tertentu. Okey, apakah biasa yang ditanya seperti mana saya sebut tadi, tidaklah dibagi gambar, ditanya ini batu apa. Okay, itu terlalu membebankan minda. So dia bagi santai, ditanya tentang proses pembentukan. Okey, magma P itu adalah apa berlaku. Okey, batuan igneous, proses P dalam darjah di atas ialah apa? B. Penyejukan. Okey, betul Pak I. Penyejukan lah. Sebab tadi penyejukan dan pemejalan. Daripada magma P, batuan igneous. Ibu. Ya. Okey. 2006 objektif juga soalan dia. Tak ada soalan struktur dan tak ada soalan esei. Untuk topik ini. Dia hanya keluar topik berkaitan dengan batuan pada soalan objektif. So kena alert lah, kena cakna. Okey, apakah batu yang terhasil daripada proses pembentukan seperti raja di atas? Batu kapur, haba yang tinggi. So jawapan dia adalah marmar. Marmar. Sebab marmar ni adalah batuan metamorfosis. Dia kunci dia adalah tekanan tinggi, haba yang tinggi. So kena faham tadi. Okey, metamorfosis, tekanan tinggi, haba yang tinggi. Okey, membentuk marmar lah. Ni SPM 2006. Ni fakta anak-anak teknik jawab dia fakta. Fakta kalau kita tak tahu kata kunci, kita tak boleh jawab. Betul. So kata kunci dia adalah haba yang tinggi, tekanan yang tinggi. So kalau memang dia tak boleh lambung nadu, tak boleh. Sebab dia tak boleh diteka-teka kerana ini adalah fakta. Okay? Baik. 2007. Apakah proses X dan raja di atas? Proses apa pula? Batu enapan, batuan metamorfosis. Enapan jadi metamorfosis. Okey. Tekanan dan haba yang tinggi. Hampir sama. Benda yang sama. Okey. Benda yang sama. 2009. Jenis batuan yang dihasilkan melalui proses perubahan suhu dan tekanan tinggi. Tekanan lagi. Okey. So dia tanya apa? Batu apa? Batu marmar. Batu marmar. Batu marmar kan. Tekanan tinggi ni adalah batu metamorfosis. So anak-anak, okey, di rumah dan di studio kena faham. Okey, batuan metamorfosis, tekanan tinggi, suhu tinggi ni sebagai kata kunci untuk anak-anak semai di fikiran kerana mungkin saya tak kata dia keluar. Mungkin keluar, kita dah bersedia. Dan tolong juga bagi perhatian kepada jenis-jenis macam contoh ni, batuan enapan jenis kimia. Betul. Pun kena boleh bagi perhatian jugalah. Okey. 2011 dia akan tanya tentang kombinasi manakah yang benar tentang batuan dan proses pembentukannya. Okey, kuarzit tekanan suhu dan suhu yang tinggi jenis batu. Okey, kita tahu granit, penyiminan tak? Granit adalah wujud akibat daripada rejahan dengan terobosan tadi. Okey. Marmar, tekanan suhu. Gibson, dia bukan pemejalan. Okey, so jawapan dia kuarzit. Ini pun sama juga. Kita kena tahu fakta. Tak tahu fakta, anak-anak tak boleh jawab. Ya. Tanya saya, cikgu, macam mana nak dapat? Macam mana nak faham? Baca, faham dan hafal. Itu cara yang paling baik. Okey, tak adalah bahkan kacang sebiji boleh ingat semua, tak boleh. Okey. Itu dia, baca, faham dan hafal. Okey, cikgu. Kita dah buat beberapa soalan bersama dengan cikgu dan juga anak murid cikgu. Jadi lepas ni, apa akan kita buat, cikgu? Adakah soalan lagi ataupun cikgu nak bagi tahu tentang kepentingan batuan? Sedikit. Lepas tu kita akan tengok terus kepada kepentingan. Kita nak tahu kepentingan batuan. Alright, jadi kalau anda semua nak tahu apa kepentingan bantuan terhadap kehidupan kita ni, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Encik Khairul Azhar bin Kamis, bapa kepada Khairul Azfar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bentong Pahang, mengucapkan selamat menduduki peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia buat anak saya dan semua calon SPM 2021. Teruskan usaha anak-anak semua untuk mencapai kecemerlangan. Terima kasih. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dan masih lagi bersama dengan Cikgu Fitri dan 6 orang murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bentong Pahang. Okey, baik cikgu, kita sampai ke segmen yang terakhir ni untuk kita buat lagi sedikit soalan bersama dengan murid cikgu dan juga mengetahui kepentingan batuan ini cikgu. Jadi mari kita sambung.
Okey, kita sambung. Kita tengok soalan SPM 2018. Tadi 14, ni 2018. Kita nak minta anak-anak yang berada bersama kita dalam studio ni untuk jawab. Okey. Saya tolong bacakan soalan. Rajah 1 menunjukkan proses pembentukan batuan. Okey, batu kapur mengalami haba dan tekanan tinggi. Batuan X. Apakah batuan X tersebut? So antara 6 orang ni, siapa yang sudi untuk menjawab? Angkat tangan. Angkat tangan. Okey. Kita minta siapa tu? Akif. Akif. Okey, silakan Akif. Jawapannya? Apa jawapan Akif? Okey, jawapannya D, marmar. D, marmar. Okey, betul ke? Apakah batuan X? Jawapannya D. D. Wani pilih D juga ke? Saya rasa D, cikgu. Marmar. Rasalah sebab batu marmar ni tak boleh rasa. Okey, so kita tengok adakah betul jawapan adik Akif. Kita tengok. Okey, dia sama macam tahun 2014. Dia cuma bentuk soalan diubah sedikit. Okey, so haba dan tekanan tinggi juga dia punya key. Okey, kunci kepada jawapan. Okey, so jawapan dia adalah D, marmar. Okey, bagus Akif. So kalau faham kunci, awak akan dapat. Awak akan maksudnya boleh jawab dengan betul lah. Okey. So itu 2019. Bagaimanakah batuan igneous boleh berubah menjadi batuan metamorfosis? Bagaimana ibu boleh bertukar menjadi mama? Okey. So boleh berubah menjadi batuan metamorfosis. Siapa yang sudi jawab? Tadi adik Akif dah betul lah, dah jawab dah. Angkat tangan. Okey, angkat tangan. Ain nampak macam tadi dia. Ain apa hati cikgu tak tanya pun saya. Okey, Ain. Cikgu dah panggil lah tu. Okay. Silakan Ain. Ain, apa jawapan anda? Jawapan dia C, proses tekanan haba yang tinggi. Okey, haba yang tinggi. Okey, saya tolong bacakanlah jawapan dia. Perekatan sepihan batuan, pemadatan dan penyiminan, proses tekanan haba yang tinggi, penyejukan dan pembekuan magma. So dia akan tanya, ibu berubah jadi mama. Okey, ataupun emak bertukar menjadi mama. Okey. Jawapan dia adalah kerana tekanan yang tinggi. Semua orang dah faham dah. Mesti kalau batuan magma terbentuk daripada enapan ataupun igneous, mesti disebabkan oleh tekanan haba yang tinggi. Suhu yang tinggi, haba yang tinggi. Ini diulang-ulang. Okey? Diulang-ulang turut keluar pada tahun 2019. Jadi saya tolong ingatkan ini bukanlah semestinya keluar pada tahun-tahun berikutnya. Kita ambil trend dia. Okey, dan jangan lupakan tentang kata-kata kunci yang lain. Okey. So kita tengok kepentingan. Okey, kita ada masa lagi ke? Ada lagi, cikgu. Ada masa lagi. Kita tengok kepentingan batuan. Adik-adik sabar, ada lagi soalan selepas ini. Kita tengok siapa yang bernasib baik. Kepentingan batuan igneous. Okey, membuat balas landasan kereta api. Balas ni alas. Ni istilah alas landasan kereta api. Sebab batuan igneous dia keras macam batu depan Wani tu. Dia keras. Tak percaya cuba baling lah. Jangan baling kat saya. Okey, pembinaan jalan raya. Komponen utama dicampur bitumen dalam pembinaan jalan raya. Bitumen ni apa? Anak-anak, apa bitumen ni? Siapa tahu bitumen apa? Bitumen? Hazim. Okay, apa Hazim, bitumen ni? Hazim. Bitumen apa, Hazim? Tak tahu. Tak tahu. Bitumen ni minyak hitam. Biasa orang buat jalan kan dia nampak dia campur batu dengan minyak hitam. Apa tujuannya? Supaya batu ni melekat. Kalau kita tak campur minyak hitam, batu tu dia akan, kalau kita lalu dengan kereta, dia akan dia tak rata, tak melekat antara satu sama lain. Penebat haba bunyi dan api dalam kereta, kapal terbang serta bangunan. Batu basah ni kadang-kadang dicampur dengan simen untuk buat bangunan sebagai penebat haba juga. Okey, granit digunakan dalam pembinaan jalan raya, jalan kereta api, bangunan, jambatan, empangan dan perkakasan dapur. Bab kabinet dan sebagainya kan. Ya. Kepentingan batuan enapan, membuat kaca. Pasir buat kaca. Pasir buat kaca. Betul, pasir buat kaca. Boleh jadi, cikgu. Memang betul. Okey. Pasir ni bila dipanaskan dengan suhu yang tinggi, dia akan bertukar menjadi kaca. Ya. Lepas tu kita tengok bentuk-bentuk cermin yang besar-besar yang cantik. Ada orang buat ikan, bentuk ikan daripada kaca tu kan. Dia panaskan pasir, maka dia membuat kaca. Bahan binaan bangunan campur dengan simen buat rumah. Okey. Batu kapur. Bahan utama pembuatan simen dan kapur. Kapur yang dicampur
dalam simen, tak bagi dia, nak bagi dia cepat keras. Ya. Okey. Digunakan untuk menetralkan keasidan tanah. Tanah berasid, kita taburkan kapur supaya tanah itu kembali normal. Okey. Panan darat khas di kawasan Gua Batu Kapur menggalakkan aktiviti pertanian dan pelancongan. Okey, sebenarnya pelancongan lah tu. Okey. Kepentingan batuan metamorfosis. Okey ke ada anak tu? Ada nak tanya? Saya belum dengar suara Fakihah lagi, cikgu. Ada soalan nak tanya? Tak ada? Okey, jadi kita akan tanya Fakihah pula. Dia tak tanya, tanya soalan. Dijadikan sebagai barangan kemas dan perhiasan wanita. Ni saya kata tadi, batu metamorfosis boleh mencecah jutaan ringgit. Okey, bila dia menjadi batu permata. Okey. Ada satu jenis batu permata yang boleh bertukar menjadi jutaan, 200 juta kalau tak salah saya. Batu yang diperoleh daripada Afrika. Okey, dijadikan mata pengisar, pemotor kaca dan mata gerudi. Batu bama digunakan dengan meluas dalam pembinaan bangunan dan rumah seperti membuat lantai, dinding, kabinet, dapur serta meja. Ni soalan yang saya nak tanya Fakihah tadi. Okey. So, saya tolong bacakan untuk Fakihah. Soalan tahun 2008. Okey. Kombinasi manakah benar tentang kegunaan jenis batu? Fakihah sambung. Jenis batu, satu apa? Jawapan dia A, 1 dan 2. A, 1 dan 2. Batu kapur buat simen. Batu pasir buat kaca. Batu pasir buat kaca, konglomerat buat jubing, granat buat tembikar. Okey. So cara ni kadang kita tak tahu semua, tapi ada teknik dia. Okey. Kita dah tahu batu kapur memang memang kegunaannya buat simen. Ya. Okey. So kita tahu yang satu tu betul. Kita tandakan siap-siap dan kita buang mana jawapan yang tidak ada nombor 1. Maka C dengan D terus automatik dibuang. Salah. A dan B tinggal. So dia boleh mengurangkan risiko kesilapan semasa menjawab. Okey. Batu pasir kita dah tahu dah memang boleh buat kaca. Okey. So 2 betul. So B tak ada nombor 2. So tak payah fikirlah 3 dengan 4 tu, sebab kadang-kadang nak sebut konglomerat pun terbelit lidah kan. So tak perlu. So terus jawapan dia adalah A, 1 dan 2. So inilah satu-satunya soalan objektif yang pernah keluar berkaitan dengan kegunaan batu. Okey. Selepas itu tak ada dah. Okey, mungkin dia akan keluar lagi pada tahun ini dan mungkin tahun ini, cikgu? Yes, mungkin tahun ni. Atau mungkin kita perlu bagi perhatian tentang kegunaan batuan sebab tidak popular. Mana tahu yang tak popular tu tiba-tiba bertukar menjadi popular. Okey, cikgu, nampaknya kita dah tamat dengan semua soalan kita. Okey, kita nak minta cikgu untuk membuat rumusan yang ringkas kepada mereka yang sedang menonton dan juga kata-kata akhir untuk mereka, cikgu. Okey, untuk anak-anak yang berada bersama saya dan di rumah, calon-calon SPM 2021 dan ke atas. Okey, ingat, tiada ada apa fakta yang susah sebenarnya sekiranya kita bersedia. Okey, baca, faham dan ingat. Dan kita boleh tukarkan fakta-fakta yang susah itu menjadi satu benda yang senang kita ingat. Contoh seperti mana yang saya sebut tadi, ibu, emak, mama, untuk ingat jenis batuan. Okey. Itu pesanan saya. Good luck, teruskan usaha. Ingat, ilmu geografi untuk kehidupan pada masa kini dan pada masa akan datang. Ya, itu dia satu perkongsian yang sangat bermanfaat hari ini. Kita tahu sumber-sumber di bumi ini sebenarnya banyak keperluan dalam kehidupan seharian kita. Jadi itulah dia daripada Cikgu Fitri dalam subjek geografi dalam topik pembentukan dan kepentingan batuan. Terima kasih ucapkan kepada Cikgu. Sama-sama, Wani. Sudi berkongsi banyak ilmu hari ini dan terima kasih kita ucapkan kepada Nur Ain Syuhada, Nur Faiz Izwan, Nur Fakihah, Hazim Hafizi, Anas Aiman dan juga Akif Muhaimin. Kak Wani doakan yang terbaik untuk anda semua. Semoga berjaya mencapai keputusan yang cemerlang dan buatlah Cikgu Fitri anda dan juga ibu bapa anda bangga dengan kejayaan anda. Jadi sekian saja dari saya, Wani Kerry. Kita jumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye. Bye-bye semua.
KPM